Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Hari ini saya terbaca satu ulasan daripada seorang penganalisis politik. Saya rasa penganalisis politik ini lebih pro kepada pembangkang. Karena apa yang dikatakannya itu menjurus dan menyokong. Katanya lantik Azmin untuk mengekang pengkhianatan. Dan bagi saya tepat sekali ya cadangan ini. Sebab Azmin adalah pengkhianat besar. Hanya dia yang sangat memahami bagaimana cara untuk mengkhianat. Jadi sahabat semua, saya mau memberikan sedikit update ya kenyataan daripada penganalisis politik ini. Ya, apakah ya intipati dan juga kenyataan yang diberikan oleh penganalisis pro pembangkang ini. Katanya lantik Azmin untuk kekang pengkhianat, itu antara kata-kata daripada seorang penganalisis politik. Siapakah individu itu? Yaitu Salawati Mat Basir berkata, Azmin dipilih ya karena beliau lebih memahami corak permainan politik di Selangor maupun di seluruh negara. Jadi saya sangat setuju juga bahwa Azmin adalah seorang yang begitu mahir dalam pengkhianatan, begitu mahir dalam tebuk atap. Jadi biarlah dia dipilih, dan rakyat memang sangat membenci ya dengan individu ini. Jadi pelantikan bekas Menteri Besar Azmin Ali sebagai Ketua Bersatu Selangor antaranya dikatakan langkah untuk mengekang pengkhianat khususnya di negeri itu selepas 6 wakil rakyat parti itu menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Salawati Mat Basir Universiti Kebangsaan Malaysia berkata Azmin dipilih karena beliau lebih memahami corak permainan politik di negeri itu walaupun seluruh negara. Katanya perlu pertukaran karena mereka ingin memastikan tiada lagi ahli sama ada ahli parlimen ataupun adun yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain pindahan perlembagaan dilakukan, salah satu cara untuk menyelamatkan keadaan ialah dengan melantik Azmin katanya. Oh, penyokong Azmin nih ya. Dia cakap Azmin yang memahami ya dan juga paling pakar dalam mengekang pengkhianatan ya. Bagaimana seseorang boleh mengekang pengkhianatan kalau seseorang yang dikatakan itu juga adalah pakar kepada pengkhianatan? Ini agak-agak membingungkan kita. Jadi Isnin lalu Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin yang mengumumkan Majlis Pimpinan Tertinggi ya bersatu bersetuju untuk memindahkan perlembagaan parti bagi menghalang pengkhianatan. Di sebalik dakwaan, lebih ramai lagi ahli parlimen bersatu akan menyokong Anwar. Sehingga kini ada 6 ahli parlimen bersatu yang telah pun menyatakan sokongan. Kita tahu siapa mereka, sahabat semua, saya tidak perlu sebut. Dan bersatu turut membuat perubahan kepimpinan di Selangor dan Negeri Sembilan yang dikatakan disifatkan sebagai usaha untuk membugarkan parti. Selain Azmin menggantikan Rashid Ashari, Muhammad Hanifah, bahkan menggantikan tepat Ahmad Faizal Azumu yang juga timbalan Presiden. Salawati berkata kemenangan Azmin pada PRU lalu membuktikan kewibawaan dan penerimaan masyarakat terhadap beliau berbanding pemimpin bersatu lain. Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Melaya pula melihat Azmin lebih berkemampuan berbanding Rashid dari segi pengaruh, pengalaman, jaringan dan sumber. Beliau juga percaya langkah mengangkat Azmin itu akan mengukuhkan kedudukan Presiden Muhyiddin Yassin. Azmin boleh dilihat sebagai orang kanan kepada Muhyiddin, sudah tentu bagi mengukuhkan kedudukan Muhyiddin dan menghukumkan Azmin dengan meletakkan dia dalam jawatan itu katanya. Kemarin Azmin yang juga MPT berkata konspirasi untuk memecah belahkan bersatu gagal selepas kepimpinan menyokong sokongan kepada memberikan terus sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Walaupun sebenarnya mereka melaungkan kononnya kedudukan Muhyiddin Yassin itu kuat, masih mendapat sokongan sahabat-sahabat semua. Ya, ini hanyalah bagi saya satu jawaban untuk menyenangkan diri mereka. Karena kita lihat hari ini secara, walaupun tidak disebut secara direct oleh pemimpin-pemimpin, oleh ahli-ahli parlimen dalam bersatu, tapi sebenarnya kita boleh melihat pergolakan itu berlaku. Ya, perebutan kuasa apabila Muhyiddin sendiri mengumumkan untuk tidak mempertandingkan jabatan presiden, lalu menarik balik apa yang dinyatakannya itu atas alasan karena istrinya lebih berkuasa. Ini sebenarnya menampakkan walaupun hari ini mereka menyatakan dengan kenyataan seperti ini, tapi kita percaya sahabat-sahabat semua, jauh di sudut hati mereka mahu Muhyiddin Yassin ini supaya tidak lagi memegang jawatan tersebut. Walaupun sekali lagi hari ini orang yang
penyokong tegar kepada Muhyiddin, yaitu Peja, ya, menyatakan kedudukan Muhyiddin sebagai presiden bersatu amat selesa katanya. Itu antara kenyataan ya daripada Faizal Azumu ataupun dikenali sebagai Peja. Dan dia adalah seorang pemimpin kanan bersatu yang mana menganggap katanya kedudukan Muhyiddin Yassin sebagai presiden amat selesa untuk mengemudi parti itu dalam penggal yang akan datang. Ahmad Faizal Azum berkata mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu menunjukkan seluruh syaf kepimpinan menyatakan sokongan padu terhadap Muhyiddin. Justru timbalan Presiden Bersatu itu mempersoalkan sikap setengah yang tidak dinamakannya kerana gemar terbawa-bawa oleh kabar angin. Kenapa suka layan kabar angin katanya? Saya fikir kedudukan beliau Muhyiddin sebagai Presiden amat selesa dan ini akan membolehkan mengemudi Bersatu PN ke arah kejayaan yang lebih besar katanya. Kejayaan yang lebih besar. Kalau kita lihat, benarkah Parti Bersatu ini mempunyai kejayaan yang besar? Mereka menjadi kerajaan pun atas pengkhianatan. Daripada pengkhianat dalam parti PKR diketuai oleh Azmin Ali seperti Zuraida dan beberapa lagi juga daripada parti UMNO. Lalu mereka menjadi kerajaan kerana mereka menembuk atap kerana mengkhianati mandat rakyat. Adakah itu satu kejayaan besar? Pada pandangan saya itu bukan satu kejayaan besar, tapi itu adalah kerakusan berkuasa sehingga sanggup membelakangkan mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Dan yang paling teruk lagi, menggunakan sentimen bangsa dan agama. Demi apa? Demi untuk mendapat mendapat sokongan, undi dan sebagainya. Tapi percayalah sahabat semua, walaupun mungkin pada PRU ke-16 yang akan datang, mereka tidak akan ke mana. Kerana mungkin mereka boleh menang di setengah tempat seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, tetapi selagi mereka tidak dapat mengambil kerusi ataupun mendapat undi daripada Blok Borneo, saya percaya, yakinlah bahwa Bersatu dan PAS tidak akan ke mana-mana. Mereka boleh berbesar kepala dengan kemenangan mungkin di Kelantan maupun Terengganu, tetapi bukan di Blok Borneo. Yang kita dengar hari ini, rakyat Sabah sudah sepenuh suara. Ya, rakyat Borneo pasti akan menolak parti yang ekstrim seperti PAS ini yang banyak menggunakan isu sentimen bangsa agama dan menyentuh raja-raja. Begitu juga dengan Bersatu kini yang dahulunya mengatakan PAS ini parti ajaran sesat, tapi hari ini mereka bersama-sama menyesatkan diri mereka. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Faizal Azumu yang juga bekas ahli Parlimen Tambun berkata demikian ketika ditanya sejauh mana kebenaran spekulasi yang mendakwa terdapat kem berbeza-beza dalam Bersatu. Antaranya kumpulan tertentu yang tidak berpuas hati dengan hala tuju parti itu lalu mahu Muhyiddin untuk digantikan. Dan ia turut dinyatakan oleh ahli Parlimen Bagan Serai, Syed Abu Husin Bagan Serai kah Bukit Gantang. Dalam bidang medianya pada 26 Disember lalu, malah dia turut menamakan Hamzah sebagai calon yang sesuai mengapalai Bersatu. Bagaimanapun Hamzah yang juga setiausaha Bersatu pada Isnin berkata parti itu teguh berdiri di belakang Muhyiddin Yassin. Supaya tidak kelihatan lah. Jadi mereka pun masih katakan sokongan padu masih kepada Muhyiddin Yassin. Begitu juga dengan kenyataan daripada Ahmad Faizal yang berkata untuk menguasai barisan pembangkang secara berwibawa, kepimpinan Muhyiddin adalah diperlukan. Tanggungjawab PN dan Bersatu sebagai pembangkang yang berwibawa lebih menyerlah di bawah kepimpinan Muhyiddin. Menyerlah dengan hasutan, dengan menyentuh hal-hal raja, dengan memberikan dalil-dalil yang menyesatkan. Mungkin itu yang dikatakan menyerlah. Ahmad Faizal juga menegaskan Muhyiddin memang dikenali sebagai seorang pemimpin dan tokoh yang amat prihatin kepada rakyat. Ialah prihatin. Beliau juga berpengalaman luas dalam pentadbiran negara katanya. Ya memang berpengalaman luas, saya sangat setuju. Sehingga pada ketika era kerajaan Perikatan Nasional di bawah pentadbiran Muhyiddin, apa yang berlaku? Rakyat angkat bendera putih, rakyat dikurung, tidak dapat ke mana-mana, hilang puncak pendapatan, ramai yang bercerai-berai, yang juga mengakhiri hayat hidup mereka, sahabat-sahabat semua. Nilai jatuh ringgit, inflasi meningkat, adakah itu pengalaman luas yang dikatakan? Saya percaya mungkin itu yang dikatakan oleh Peja ini, sahabat-sahabat semua. Jadi, kita habiskan di sana. Walau apapun yang berlaku, kita nampak sebenarnya parti Bersatu ini makin orang cakap makin hampir untuk tenggelam, retak menunggu belak. Itu dia. Jadi terima kasih, sampai sini saja sekiranya Anda mau untuk memberikan sedikit pandangan.
komen, berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, singkat saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.